Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini Ustazah harap semua sihat-sihat belaka no. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bidang akhlak Islamiah, pelajaran yang ke-26 iaitu berkenaan muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Okey, sebelum kita mula kelas, apa yang kamu akan belajar dalam tajuk ni pada hari ini? Kita tengok ada 5 poin penting yang kamu akan belajar dalam tajuk ni. Yang pertama berkenaan dengan dalil kewajiban beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Yang kedua, kamu akan belajar cara-cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Yang ketiga, kamu belajar tentang kepentingan beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Dan yang keempat, kamu akan belajar tentang punca penderhakaan kepada ibu bapa. Dan yang akhir sekali, tentang akibat tidak beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Baik. Okey, pertama sekali kita tengok apa hukum menghormati ibu bapa. Menghormati ibu bapa hukumnya adalah wajib. Betul, wajib. Maksudnya apa jadi kalau kita tak menghormati ibu bapa? Kita akan berdosa besar. Jadi menjadi satu kewajipan kepada semua umat Islam untuk menghormati ibu bapa. Okey, kita tengok poin pertama, dalil kewajipan beradab kepada ibu bapa. Bukti kata Allah kata beradab kepada ibu bapa itu adalah satu kewajipan. Kita tengok. Okey, antara dalil kewajipan beradab kepada ibu bapa turut disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-36 berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Okey, maksudnya, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong takbur dan membanggakan diri. Jadi kamu lihat, dalam ni Allah kata, yang poin penting hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Kaum kerabat ni siapa? Keluarga, adik-beradik kita. Dalam ni Allah kata, Allah suruh kita berbuat baik dan menghormati kedua ibu bapa dan juga berbuat baik kepada kaum kerabat. Ini dalam ayat Quran. Rasulullah SAW juga pernah berkata, hadis daripada Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda, Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Maksudnya, redha Tuhan iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada redha ibu bapa dan kemurkaan Tuhan iaitu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada kemarahan ibu bapa. Jadi antara cara untuk kita mendapat redha Allah adalah kita kena mendapat keredaan daripada ibu bapa. Cara nak mendapat keredaan ibu bapa macam mana? Kita kena menghormati mereka, mentaati mereka. Itu cara untuk kita mendapat keredaan ibu bapa dan juga keredaan Allah. Okey, apakah cara-cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga? Macam mana? Okey, dalam ni ada 3 cara. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok cara yang pertama iaitu melalui hati. Macam mana cara dia? Kita kena selalu menjaga perasaan dan hati kita daripada sifat membenci. Kita kena selalu letak dalam hati kita, kita sayang dekat mak ayah kita. Elakkan daripada ada sifat benci terhadap mak ayah kita. Yang kedua, prihatin dan selalu ambil berat tentang mak ayah kita. Tanya mak ayah kita ni sihat ke tidak, ada apa-apa benda yang kita boleh bantu. Nampak mak ayah macam penat, kita hulurkan bantuan. Minta mak, ada apa yang boleh saya bantu? Tanya.
Yang seterusnya, sentiasa menunjukkan muka yang manis kepada mereka. Ini salah satu cara tanda kita hormat kepada mak ayah kita. Kita tunjuk muka yang manis kat mak ayah kita. Elakkan daripada tunjuk muka muka meluat, muka marah. Itu cara melalui hati. Yang seterusnya melalui percakapan. Kita kena sentiasa bersopan santun dalam nada suara. Guna nada suara yang lemah lembut ketika nak bercakap dengan mak ayah kita. Jangan raja nak melenting je dengan mak ayah. Tak boleh, kita kena cakap dengan nada yang lemah lembut. Yang seterusnya, tidak menyanggah percakapan ibu bapa dan dengar dengan sepenuh perhatian. Bila mak ayah cakap, dengar. Mak ayah bagi nasihat, dengar. Jangan buat tak tahu, kena dengar. Okey. Yang seterusnya, kita menggunakan suara yang lemah lembut untuk berbicara dengan mak ayah kita. Sebab apa? Sebab kita nak jaga hati mak ayah kita. Kita tak mau bagi mak ayah kita terasa. Kita kena usaha gunakan nada yang lemah lembut ketika berbicara. Okey, dan cara yang ketiga iaitu melalui tingkah laku. Macam mana cara dia? Kita boleh tunjuk melalui kita selalu menziarahi mereka kalau kita tinggal berasingan. Kita jaga hubungan baik dengan rakan-rakan mak ayah kita. Lepas tu kita jaga dan merawat ibu bapa yang sakit dan tua. Yang ni yang paling penting sekali. Kamu pernah dengar ada pepatah mengatakan seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak mampukah nak menjaga seorang ibu? Jadi kita doa-doa semoga kita tergolong dalam anak-anak yang sentiasa mahu dan menjaga mak ayah kita ketika mereka sakit. Yang ni cara untuk kita menunjukkan kita beradab kepada mak ayah kita. Dan yang akhir sekali, memberi nafkah atau perbelanjaan kepada mereka. Mak ayah kita dah buat keluar duit banyak dah waktu kita kecil, waktu kita nak belajar. Jadi apa salahnya bila mereka dah tua, apa salahnya kita sumbangkan sikit bagi nafkah dan perbelanjaan kepada mereka sebagai tanda kita menghormati mereka. Okey. Kita tengok kepentingan kita ni anak-anak nak beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Apa kepentingannya kita berbuat demikian? Okey, kita tengok yang pertama, apa kepentingan dia? Sebab melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Seperti yang kita tahu daripada awal slide tadi, saya kata dalam Al-Quran sendiri Allah dah menekankan kepada kita kewajipan untuk beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Jadi kalau kita buat benda tu, apa yang jadi? Ya, kita dah melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, membina kewibawaan diri. Kerana apa? Kerana seseorang yang punya keluarga yang harmoni, secara tak langsung ia dapat membentuk individu yang berjaya di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, menjadi contoh teladan. Kerana apa? Kerana seseorang yang menghormati, kalau kita tengok orang yang menghormati ibu bapa dan keluarga ni, kita akan tengok, bagusnya budak ni. Jadi dia akan menjadi contoh teladan buat anak-anak dan pelajar-pelajar yang lain. Itu adalah kepentingan beradab kepada ibu bapa dan keluarga yang ketiga. Dan yang akhir sekali, membina keluarga yang bahagia. Kerana apa? Sebab semua saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati antara satu sama lain. Disebabkan tu, kita akan terbentuknya keluarga yang bahagia dan keluarga yang harmoni. Okey, ini adalah kepentingan beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, kamu tengok. Okey, walaupun kamu tahu banyak kebaikan dan kelebihan kalau kita berbuat baik kepada ibu bapa, kita dah tahu kata benda ni wajib, tapi kenapa? Kenapa masih wujud lagi anak-anak yang menderhaka kepada ibu bapa, yang tak hormat kepada ibu bapa, yang tak beradab kepada ibu bapa? Kenapa masih wujud anak-anak yang sedemikian? Kita tengok antara punca-punca penderhakaan kepada ibu bapa ada 4. Yang pertama, punca yang pertama, kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Ada agama Islam tapi dia tak usaha nak belajar. Dia tak mau ambil apa yang Allah kata kena hormat kepada ibu bapa, tapi dia tak mau. Dia buat tak tahu dengan apa yang agama Islam dah ajar kepada dia. Yang tu bila kurang penghayatan agama, jadi kita akan buat benda yang tak sepatutnya lah. Antaranya kita akan menderhaka kepada ibu bapa meskipun kita tahu berdosa, tapi kita tak mau ikut. Kita still nak buat benda tu.
Yang seterusnya, kurang menghayati pengajaran agama di sekolah. Belajar pendidikan agama Islam ni tapi belajar saja. Bukan belajar nak mengamalkannya. Kamu belajar ni, mereka ni belajar untuk lulus exam je tapi tak mengamalkan apa yang diajar oleh ustazah di sekolah. Rugilah kalau macam tu kan. Sebab belajar untuk dunia dan akhirat tapi bila kamu buat macam tu, kamu belajar untuk dunia sahaja. Yang seterusnya, terpengaruh dengan rakan yang negatif. Terpengaruh dengan rakan-rakan yang buat perkara yang tak baik ini. Secara tak langsung, dia pun sama terpengaruh untuk melakukan perkara yang tak elok. Contohnya, menderhaka kepada ibu bapa. Dan yang akhir sekali, terpengaruh dengan budaya barat. Banyak sangat tengok cerita-cerita, lepas tu duk tengok cerita-cerita duk cakap benda tak elok terhadap mak ayah, duk cakap perkataan ni. Yang tu yang pikut. Sebab itulah berlakunya penderhakaan kepada ibu bapa. Jadi Ustazah harap semua anak-anak Ustazah ni tak ikutlah keempat-empat benda ni. Ustazah harap semua anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah sentiasa menghormati ibu bapa kamu. Jadi apa yang jadi kalau kita tak beradab kepada ibu bapa dan keluarga? Kita tengok akibat tidak beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, kita tengok apa akibat dia kalau kita tak beradab kepada ibu bapa. Dia akan memberi kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Kita tengok dari segi individu. Individu tu siapa? Kita ni, diri kita sendiri ni. Apa jadi yang pertama? Kita mendapat kemurkaan Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah sebut, yang tadi kita dah baca dalil yang mengatakan menghormati ibu bapa dan juga keluarga merupakan satu kewajipan. Jadi kalau kamu tak buat, maknanya kamu dah langgar perintah Allah. Bila langgar perintah Allah, maknanya Allah akan murka kepada kita. Ni tak maulah, kita tak maulah mendapat kemurkaan daripada Allah. Dan yang kedua, disisih dan dipinggirkan ibu bapa dan keluarga. Sebab apa? Sebab kamu dah tak hormat, kamu dah menderhaka kepada ibu bapa, kamu cakap benda tak elok kepada keluarga dan ibu bapa. Jadi, kamu akan disisihkan. Disisihkan maksudnya dipinggirkan lah. Orang akan buat tak tahu dekat kamu. Yang kedua. Yang ketiga, yang last sekali, apa yang jadi kat kita? Berdosa besar dan jika tidak bertaubat boleh membawa kepada neraka. Sebab kamu tahu menghormati ibu bapa dan keluarga adalah satu kewajipan. Kamu tengok dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, la yadkhulul jannata aqa. Maksudnya tidak masuk syurga anak yang derhaka. Nampak siapa yang derhaka kepada mak ayah tidak akan masuk ke syurga. Mau ke kamu macam tu? Tak mau kan? Ustazah pun tak mau. Kita semua nak masuk ke dalam syurga kan? Okey, yang ni adalah kesan kepada individu. Okey, kepada masyarakat pula yang pertama, kita tengok apa? Tidak dihormati oleh masyarakat. Kerana apa? Sebab kita ni dianggap tidak berakhlak. Jadi masyarakat tengok kita kata, budak ni tak hormat mak ayah. Jadi masyarakat pun tak mau hormat kita lah. Sebab kita tak hormati mak ayah. Yang kedua, anggota keluarga berpecah dan susah untuk meminta pertolongan. Dan yang akhir sekali, susah untuk mendapat kawan yang baik. Sebab apa? Sebab macam awal tadi kan kita kata kita kena kawan dengan kawan yang baik sebab supaya kita tak terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi, orang yang baik ini semua kata nak elak daripada berkawan dengan orang yang tak beradab kepada mak ayah. Sebab apa? Untuk mengelak daripada terpengaruh dengan perkara yang negatif yang kita buat tu kalau kita tak menghormati ibu bapa. Dan yang akhir sekali, kesan kepada negara. Yang pertama apa jadi? Tidak maju kerana institusi kekeluargaan runtuh. Yang seterusnya, tidak aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Runtuh family. Jadi dalam negara akan jadi tak aman makmur. Dan yang akhir sekali, berlaku berbagai gejala sosial yang mana bila berlakunya gejala sosial ni, kerajaan terpaksa keluarkan belanja, keluarkan wang, tenaga, masa untuk apa? Untuk memulihkan keadaan akhlak. Ini adalah kesan ni. Nampak ni kesan-kesan yang teruk kalau jadi dekat individu, masyarakat dan negara sekiranya kita tidak beradab kepada ibu dan bapa dan juga keluarga. Okey, dalam hadis Nabi SAW, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya Rasulullah SAW, apakah amalan yang dikasihi oleh Allah? Jawab baginda, solat pada awal waktu. Lalu dia bertanya lagi, kemudian apa pula? Jawab baginda, berbuat baik kepada
ibu bapa. Kamu tengok Rasulullah sendiri berkata antara amalan yang dikasihi oleh Allah adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, kita kena sentiasa menghormati ibu bapa kita. Tanpa mak ayah kita, kita tak ada kat dunia ni. Mak ayah kita bersengkang mata, bersusah payah nak bagi kita makan, nak bagi kita senang. Jadi apa yang kita boleh buat kepada mereka, kita menghormati mereka. Dan antara salah satu cara yang kita boleh buat kepada mereka adalah mendoakan mereka. Macam mana nak doa kepada mak ayah kita? Okey, ikut Ustazah Mahamai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka menjaga kami semasa kecil. Lepas sembahyang, amalkan doa ni. Paling mudah kita doakan mak ayah kita, mendoakan kesejahteraan mereka. Itu paling kurang yang kita boleh buat setelah kita menghormati mereka. Cara kita nak membalas balik budi mereka. Kamu kecil lagi, kamu nak belanja makan, nak memberikan nafkah, apa semua tu kamu tak mampu lagi. Jadi salah satu cara yang kamu boleh buat apa? Mendoakan mereka dan juga menghormati mereka. Jadi Ustazah harap kamu hargailah mak ayah kamu sementara mereka masih ada. Hormati mereka, sayangi mereka. Tunjuk kasih sayang sepenuhnya dekat mak ayah kamu selagi mereka masih ada. Okey? Sayangi mak ayah kamu ya. Okey, Ustazah rasa takat tu saja pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita sambung dengan topik yang baru. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.